Baik, boleh lah beri barang Q&A, barang dia punya English pun agak pekat juga nak kita nak faham. Susah. Tapi nak faham tu susah. Jadi kalau dah faham pun susah, nak belajar pun lagi lah tak faham. So itu isu dia. Lepas tu kalau projek pun tak banyak lah. Kita run berapa projek je. Lepas tu nak start macam yang betul-betulnya tu, macam kalau ada satu task tu macam susah kan nak buat kan. Sebab kita tak tahu flow daripada scratch, daripada first step tu kita tak tahu. Itu isu dia kot saya rasa. Tapi masa belajar tu memang fokus dalam syllabus tu fokus ke web based lah ke bukan? Syllabus lah. Maksudnya kita belajar data type, kita belajar pasal ada biasa libatkan ada server semua function, if else, switch, yang array apa semua tu lah. Yang kalau libatkan macam nak set up server semua tu ada include juga? Tak. Oh, tak ada. Kita maksudnya kita belajar tu memang untuk fulfill exam je. Kan Java kan Oracle kan ada keluarkan exam SE tu kan. SE 808 tu. Dia ada 2 level. Okay. Saya first level tu dah pass lah. So tak adalah macam pengalaman untuk macam nak set up Oracle punya database, connect kepada Java punya tu tak adalah. Kalau yang tu setakat kita guna ni je driver dia. Lepas tu mungkin adalah kita ambil documentation daripada API apa kan. Itu adalah ada buat. Adalah, maksudnya experience tu adalah. Cuma not too deep lah. Okay, menarik. At least Nukman dia dah ada macam pengalaman sikit lah dan dah faham sikit macam mana coding semua. So sebenarnya kita itu masa offer untuk join, kita sebenarnya dah offer yang siapa yang ada pengalaman untuk tengok syllabus, and then kalau nak pindah jam ke dahan semua tu still boleh. Tapi yang lain pun ada juga yang ada pengalaman tapi dia tak nak buat. Tapi kalau macam Luqman interested nak join juga belajar macam Python, dan ada nak tahu sikit pasal WordPress tu, boleh teruskan jugalah. Sebab saya Java je. Kalau yang macam language lain ni tak familiar. Macam JavaScript pun tak berapa fokus sangat lah. Itu je lah 2 language yang saya ni yang familiar. Kalau Java tu memang syntax tu boleh lah, sebab dah biasa ni kan practice. So okay lah kot. So kalau kita ajar Python ni masih berminat lah? Yelah. Sebab saya tengok macam contoh lah, kalau startup company ke yang nak hire developer, most of them memang nak pakai Python lah. Lepas tu language pun bukan setakat Java saja kan. Ada yang Java saja tapi kurang lah. Banyak market Python pun demanding juga lah sekarang. So tu lah sebab kenapa berminat. Sekarang ni apa yang saya nampak lah, macam demanding memang Python, JavaScript, PHP. Tapi kalau macam Luqman jenis yang macam nak target high salary, selalunya ramai orang akan pergi ke Java, .NET dan yang lain-lain. Itu macam kalau high salary. Ada orang dia tak share lah, tapi ikut pengalaman saya, sebab saya involve dalam 2 language untuk sepanjang waktu saya kerja. Jadi involve dalam 2 language. Satu adalah C#, .NET, satu lagi adalah PHP. Dan bila saya nampak dia punya trend tu, bila kita pakai C# .NET, orang sanggup bayar sampai 14,000, 20,000. Tapi kalau PHP dia jadi macam susah sikit untuk dia bayar lebih. Sebab ramai yang tahu juga. Sebab bila trend tu banyak, ramai yang nak belajar benda tu,
Dan bila ramai yang dah ada tahu benda tu, jadi harga pun dia akan boleh main turun lah sebab resources ada kat Demand. mana-mana. Ya, supply yang maksudnya yang tahu PHP lebih ramai lah daripada yang tahu Java. Python, tahu PHP tu lagi ramai daripada yang tahu Java dengan .NET. Tapi memang tak boleh disangkal lah yang siapa yang tahu PHP, JavaScript, Python tu lagi cepat dapat kerja lah. Sebab yalah lagi banyak orang buat projek-projek macam tu. So maksudnya apa tapi demand tetap ada lah kan? Untuk apa? Java? Bukan, maksudnya kalau macam Python ke apa, tapi sebenarnya bukan based on language kan demand ni, sebab setiap language tu dia ada pro and cons lah, dia punya demand dari segi harga ke atau demand maksud dia peluang dapat kerja? Maksudnya projek ke sebagai freelance, sebab saya target macam tu lah. Freelance lah. Freelance ke atau market lah, market demand macam mana? Okay, untuk freelance better tahu PHP dan yang lain lah sebab projek macam tu lagi banyak, and then lagi orang suka untuk bagi kepada freelancer daripada hire someone. Itu kalau untuk freelance. Tapi kalau untuk career, macam contoh nak dapat gaji yang besar, nak dapat kenaikan tu yang lagi banyak, itu saya prefer ke .NET atau ke Java. Okay, faham, jelas. Okay, terima kasih Tuan siapa nama? Rafi, Tuan Rafi. Okay, Pak. Sebab saya ada juga macam student sebelum ni, dia polis bantuan waktu siang. Tapi dia macam try hard lah untuk belajar coding, saya pun ajar. And then sekarang dia macam mula tu dia freelance. Dia buat freelance, fokus freelance, buat Laravel, PHP. And then sekarang dia dah jadi macam tech lead lah satu company. Dia dah berhenti polis bantuan, dia full time ke situ. Tapi itulah sebab kalau dia bukannya ada degree dalam IT semua, and dia kena based on luck jugalah. Tapi kalau macam Luqman ada degree kan, so saya rasa tak ada masalah untuk tukar career ataupun nak dapat gaji yang lebih macam tu. Kalau dia boleh, mesti Luqman lagi boleh lah. Okay, faham. Tech lead Sekarang tech lead saya pun tak amazed juga lah macam mana dia boleh dapat. Yelah, rezeki lah. Okay. Satu lagi dia pun rajin lah. Lagi? So itu saja lah. Terima kasih. Okay, sama. Okay, next. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya cari Naim daripada Naim. Panggil Naim saja. Okay, Naim. Okay. Saya dapat tahu apa ni tentang ni pun daripada polis bantuan yang Cik cakap tadi. Oh, okay. Ramdan Syahrizal. Okay. Itu saya sebelum ni dia bekerja dengan saya jugalah. The company jugalah. Oh, memang company sama lah. Sebab dia cakap yang ada someone nak belajar. Saya ingat dia tak apply lagi. Oh, tuan lah. Okay. Saya lah. So saya saya cuba nak belajar lah sebab bagi saya benda ni, skill ni amat penting lah untuk ke depan nanti kan. Okay. Saya rasa saya nak. Sekarang tuan buat apa? Sekarang kalau ikut, saya banyak buat kerja. Hakiki saya assistant engineer lah dekat UiTM. Okay. Tapi saya bidang mechanical, bukan IT ke apa ke. Tapi saya minat buat ni. Then saya dengan Ramdan tu, saya ada buat bisnes lain lah. Ada dua. So Ramdan dulu, saya dengan Ramdan lah buat web apa untuk company ni. Kira memang dah ada skill sebelum ni lah.
skill tu kurang lah, maksud saya boleh anggap zero lah. Semua saya tahu sikit-sikit lah. Saya cuma guide nak buat macam mana then untuk web tu kan. Ya, tu je lah. So sebelum tu sebenarnya kita untuk kita punya Lego Academy, kita punya konsep agak panjang lah. Saya kena mention lah. So dia agak panjang kan, ada beberapa projek by projek. Kalau yang macam kita buat dekat luar ataupun dengan Encik Hamdan tu, kita buat secara laju. Kita buat contoh macam dalam satu hari, lepas tu nanti jumpa lagi. Dan dekat situ kita lebih fokus. Kalau dekat sini kita macam akan ajar ikut modul lah. Contoh kita akan ada ajar Python dulu, lepas tu WordPress dulu, dan kita akan ajar PHP, Laravel dan lain-lain. Okay, lagi Cik Naim cakap apa lagi? Ada apa lagi? Cakap sekarang itu je takut. Okay. So yang lain? Okay, ada lagi? Cik Naim? Okay, tak ada. Okay, yang lain? Rashidah dengan Helmi? Okay, Rashidah dengan Helmi sebenarnya dia intern dengan kami, and then kami pun dia juga lah ajak dia orang untuk join Lego Academy supaya boleh enhance dia orang punya skill dalam programming juga. So pada waktu sama dia orang contribute pada company, and then pada waktu sama juga dia orang boleh belajar dalam kita punya academy. Okay, maybe boleh share, boleh kenalkan diri dekat Encik Naim dengan Encik Luqman. Helmi ke? Rashidah ke? Kita ada ramai juga yang tak join malam ni, macam Anush, Atika, Hafiz, Mimi, Cik Bohan, Fahmi Syed, tak ada lagi. Okay, dengan Fahana tak join. So sebenarnya ini adalah beberapa masalah lah bila kita nak buat kelas dalam Legum. Sebab majoriti orang yang join Legum ada yang student, lepas tu ada yang bekerja juga. And then sometimes waktu yang kita handle meeting macam ni, dia tak boleh nak keep up lah, tak boleh nak catch up. Jadi kita pun fikir banyak kali, sebelum ni kita akan buat macam kelas. Contohnya setiap minggu ataupun setiap 2 minggu, kita akan kenalkan satu modul. So contohnya, saya akan ajar modul 1, lepas tu minggu depan tu, dia orang kena settlekan modul 1 punya assignment. Lepas tu saya ajar modul 2, dia orang kena settlekan modul 2 punya assignment. Tapi sekarang ni kita akan ubah sikit cara tu. Kita nak open je, sesiapa yang ada masa untuk buat modul 1, modul 2, modul 3, buat je and settlekan je. And then bila ada masa macam nak buat benda lain dan share dengan kita pun tak ada masalah. Nak ada buat kerja luar, buat study benda luar, nak tanya soalan dekat dalam Slack pun tak ada masalah. So sekarang ni lebih kepada self-oriented lah. Jadi kalau orang tu dia betul-betul nak belajar, dia akan belajar betul-betul, dan dia mesti akan aktif dalam kita punya Slack. Mesti akan tanya soalan. And then kalau nak buat meeting macam ni, just beritahu saya set masa, and then kita boleh terus on lah. Okay, sebelum saya start ni, Helmi dengan Rashidah ada nak kenal-kenalkan diri? Ke ada masalah? Okay, Anush dia tak join lagi. Kejap.
Okay. Hello. Dengar tak? Dengar. Ya. Sorry, mic problem tadi. Okay. Cakap lama dah. Okay, nama saya Helmi Putra Rashid bin Aziz. Saya merupakan pelajar UC Utara Malaysia, tengah buat internship dekat Legum. So sebenarnya kalau ikut cerita awalnya kenapa saya join internship, sebab Legum dia ada provide campus macam course belajar website buat macam ni. So salah sebabnya waktu internship tu bila saya study market, mostly company dia banyak more pada macam Python knowledge, WordPress, macam startup company atau company kecil atau medium size, dia nak macam yang tahu WordPress, at least PHP lah. So dari situ kalau kita nak cari yang kat luar punya range atau nak cari luar punya course, mungkin untuk sebagai pelajar mungkin terlalu mahal lah, terlalu tinggi, dan dia punya syllabus pun berat jugalah. Jadi bila choose Legum ni, bila kita tengok dia punya course pun sangat bagus sebab dia belajar WordPress semua, everything. So dan dia pun, kita tak adalah macam nak terlalu English sangat kan. So kita boleh guna kita punya standard bahasa sendiri lah. So untuk coach atau tutor cikgu ke untuk guide kita untuk berkenaan dengan projek, dan untuk asas skill saya lah before saya graduate universiti untuk ijazah tahun ini, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, next Rashidah. Okay, welcome Anush Eva. Rashidah boleh share? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Rashidah binti Khanin. Saya student University Malaysia Sabah, kampus Antarabangsa Labuan. Saya adalah basic sikit-sikit lah, tapi saya tak berapa sangat dalam developing ni. So maybe saya join ni, saya boleh enhance lagi skill saya supaya dia jadi lebih okay lah nak develop website tu. Itu daripada saya. Okay, so kita ucapkan terima kasih ke Amy dengan Syida. Harap lepas belajar dekat Legum, boleh inilah sambung company yang lebih baik, and then dapat cerita yang inilah yang diharapkan. Okay, kita ada seorang lagi, Eva. Boleh kenalkan diri? Hai, saya Anush. Okay, saya sebenarnya buat bachelor degree in business. Lepas tu while buat business tu, saya dah suka nak buat IT, nak buat programming. So I buat front end dekat I buat online courses. So I try to catch this coding. Okay. Tapi I really couldn't understand the basic much. But with that knowledge, I try. I tengah sambung my masters also in computer science. Tapi I buat research I tu social science. So it's not really into programming. So my purpose of joining this Legum Academy is to know better about coding, the fundamental. So even the binary that we learned in lesson 1, it was hard. That I tengah try jugalah nak buat dengan flowchartnya. So it's, to me, I think I'm in a good platform sebab even lesson 1 dah betul-betul ajar apa benda binary, what is flowchart, how to do. But still we need the tutor support lah, of course. Yeah. So yes, that's about me. So apa yang Anush dah belajar dengan course-course tu? Apa syllabus ataupun apa language atau subjek yang Anush dah ambil dekat course-course yang tadi? Course yang mana Yang tadi Anush cakap Anush dah ada belajar dekat course-course luar. Oh, yang tu pernah cover HTML, CSS, JavaScript dengan React.js. Okay. Tapi untuk back-end? Untuk back-end? Back-end I didn't sambung sebab it's too heavy for me already. Okay. So even yang front-end tu pun
still if logic I'm still stuck. So yang logic memang tak faham sangat. Okay. Okay, so basically dekat Regum ni kita punya konsep, sebenarnya kita buat kelas, kita buat macam setiap minggu kita akan ada kelas lah, macam kita akan buat satu modul, and then bila kita habis kelas tu, Anush boleh sambung buat assignment dekat dalam dalam akademi punya platform. Lepas tu minggu depan tu kita buat modul 2 and then Anush bersambung modul 2 dalam platform. Tapi lama-lama jadi macam tak ramai yang boleh catch up sebab kadang-kadang ada someone yang ada masa yang tak terluang banyak, ada someone yang betul-betul free. Jadi kadang-kadang bila kita dah sampai ke modul 6, dia sebenarnya baru ke modul 1. Dia tak boleh nak kejar dekat modul 6 tu. Jadi sekarang ni kita punya style, kita ubah sikit, kita buat macam kelas. Kita minta semua orang terus je buat assignment, quiz and study notes dekat dalam platform. Tapi kalau ada soalan, boleh bincang dekat dalam kita punya Q&A. Boleh bincang dalam kita punya Slack. Dan juga kalau nak macam one-on-one, boleh set up Google Meet. So saya dengan Anu saja, atau saya dengan Naim saja, saya dengan Rashidah saja, saya dengan Naim saja, macam tu boleh juga. Oh, okay. So dia more kepada consultation atau more pada coding counselling lah, more pada macam tu. Okay, tapi sir, yang kita buat quiz tu kan, means like all the quizzes because I tengok dalam LMS tu, dia macam ada lesson 1 until lesson 8 sampai buat website kot, yang last one tu, sampai buat website. So like, kita orang baru buat lesson 1, the first quiz, yang ada flowchart dengan binary tu. So the process is it like lepas mark tu baru we can continue for the next one? Dia depend pada courses. Jadi masa course 1 ni semua kena pass dulu lah baru boleh sambung ke course yang lain. Tapi ada beberapa course yang as long kita dah pass course 1, dia boleh sambung course tu. Contoh macam so after buat quiz tu you have to evaluate us first and then only we have to sambung the next one. You can choose any course after that. It depends lah. Got some courses, they got some pre-quiz lesson. So you need to pass that lesson first and then you can join that lesson. Sebab I try, sebab just hari tu I dah try buat lesson 1 I waited lah. But I can't continue because I'm still waiting for the grading tu kan. So I was thinking, is that the system, is this how it works until the lesson 8 or how? It depends on the lesson. Some lesson they need pre-lesson, some lesson they don't need it. But all of the lesson they need to pass the first one. Okay. Okay, faham? But anything you can ask on Slack lah. Boleh. Okay, thank you. Then lagi Suspen Hafiz Hafiz boleh kenalkan diri? Hafiz, okey ke? Okay, by the way, kenapa saya tanya profile seseorang?
Sebab saya akan catat masing-masing punya macam apa yang dia orang dah expose, apa yang dia orang dah explore. And then daripada situ, sebab kita akan fokus pada one by one, walaupun semua macam Luqman, Anush, Naim semua masuk as a batch, masuk dalam satu team, tapi penilaian dia based on one person lah, setiap person. Jadi contoh kalau Luqman ada masalah, boleh jumpa saya and saya boleh agak boleh tolong untuk macam mana nak terangkan A to Z ni, bergantung kepada apa yang Luqman faham, bergantung pada Anush faham. So dia macam tu. So in case kalau ada masalah, contoh kalau ada masalah yang sama, kita boleh buat macam ni, semua buat satu waktu yang sama dan kita boleh bincangkan. Tapi kalau masalah tu ada someone je and then yang lain tak perlu tahu pasal benda tu, boleh ni lah, boleh fokus dengan seorang je. Okay Hafiz, okay tak lu? Boleh sambung ke? Okay, maybe mic problem. Saya tak nak curi masa lah sebab kita harap boleh habis dalam pukul 10. Saya tak nak curi masa yang lain. Okay, so saya akan share sikit lah slide. Okay, Assalamualaikum Atika. Okay, jadi Hafiz tak dapat ni. Okay, maybe kita boleh sambung pada Atika. Atika boleh kenalkan diri? Saya ke? Ya, yang lain dah kenalkan diri. Okay. Saya Atika binti Amsik. Sekarang tengah final year degree Business Economics. Okay. And saya memang tak ada background in IT langsung. Business Economics ambil dekat U mana? Dekat UiTM KB. Okay. Fakulti apa? Business. Fakulti Perniagaan, Pengurusan dan Perniagaan. Okay. Jadi ada apa-apa pendedahan ataupun pernah explore tak dalam bidang IT ni? Actually saya pernah masa SEM 2 saya pernah belajar HTML dengan CSC. Macam tu, tapi tak mendalam lah sebab kita orang belajar pun online, so belajar siapkan assignment macam tu je. So saya nak belajar, datang sini saya nak belajar balik lah. Jadi macam mana jumpa Legum and then macam mana and then kenapa join kami? Sebenarnya saya berminat nak belajar pasal coding sebab lepas tu saya ada join satu group dekat FB and then saya dapat link untuk mendaftar. Kat situlah. Kenapa saya join, sebab saya nak belajar pasal fundamental programming. Oh, jadi memang berminat untuk sambung kerja dalam programming ke atau macam mana? Ya betul. Saya nak belajar Python lah khususnya. Okay. Python dengan SQL khususnya lah. Tapi agak jauh kan macam ekonomi dengan programming. Ya betul. Betul. So maksudnya memang nak terus jadi software engineer ke? Bukan, saya sebenarnya relate. Sebenarnya saya berminat dalam business analytic, tapi dia perlukan dia perlukan Python juga SQL. That's why saya cubalah. UiTM dia ada master data science. Dan dia ada fokus ke ni business. Tu soalan ke tuan? Tak, itu statement. Sebab saya dari UiTM. Ya ke? Okay. So kalau in case untuk master, kalau Atika nak join, baru boleh join ke master data science. And then ada 3 rasa saya tak ingat. Business, geospatial dengan AI. So boleh pilih yang satu. Okay. Thank you tuan. Okay, Assalamualaikum Cik Burhanuddin. Cik Burhan nak panggil? Ya, Waalaikumsalam. Okay, so boleh kenalkan diri sebab yang lain dah kenalkan dah. Nama saya Muhammad Nadim Jafar, umur 22 tahun. Tadi dalam bidang aviation, lepas tu berhenti. Actually, apa? Saya ada background dalam aviation.
Okay. So saya berhenti. Oh, berhenti. So sekarang ni buat apa? Sekarang ni tengah kerja sambil study. Oh. So ada apa-apa pengalaman dalam bidang IT ke coding ke? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Cuma adalah belajar sikit-sikit HTML dan CSS dengan Python sikit-sikit. And then macam mana jumpa kami and then kenapa nak join Legum? Basically saya cari yang ni macam course macam untuk coding. Sebab biasanya saya belajar HTML dengan CSS. Tu belajar sendirilah. Lepas tu bila time masuk JavaScript dengan Python, bila nak build application ada susah lah. Okay. So semua dah kenalkan diri. Ada beberapa yang tak dapat join tu, maybe saya akan buat sendiri-sendiri lah dengan diorang. Maybe kita akan buat di hari lain yang diorang free dan saya akan kenalkan. Okay, so sebelum start, sebab ada yang baru masuk, saya nak terangkan konsep Legum sebenarnya sebelum ni kita buat secara course, secara mengajar setiap minggu. Jadi bila contoh, saya ajar modul 1 minggu A, minggu ni, and then semua akan fokus buat quiz dan jawab dan tengok nota dekat dalam kita punya akademi untuk minggu depan tu. And then minggu satu tu saya ajar modul 2 and then macam tu juga lah baru buat modul 2 dalam akademi. Tapi sekarang ni kita akan buat perubahan sikit sebab saya tengok ramai yang ada masalah dari segi masa and then bukan semua orang boleh kejar modul-modul tu lah. Jadi apa yang kita buat, setiap orang bebas untuk belajar untuk ambil kos-kos dalam Legum Academy tu berapa cepat pun boleh. Kalau nak siapkan semua kos tu dalam 1 bulan tu pun tak ada masalah. So boleh fokus ke projek sebab kita akan ada projek pada akhir waktu lah. Okay, and then jadi konsep dia buat dekat akademi. Kalau ada apa-apa tak faham, ada apa-apa nak tanya atau apa-apa discussion luar topik atau contoh awak kita tengah belajar Python, awak ada tahu Python punya masalah kat luar, boleh juga tanya dekat kita punya Slack dan kita boleh bincang. Dan kalau rasa dekat Slack tak cukup, boleh discuss dengan saya masa free yang saya free dan awak pun free, ataupun kalau nak discuss macam ni pun boleh juga. Kita boleh set masa, barulah kita akan ajar apa yang awak tak faham semua. Okay, bab tu faham tak? Ke ada apa nak tanya? Okay, sementara tunggu tu saya share screen sekejap. Semua orang okey ke dengan Legum punya cara tu? Faham ke? So far okay, sir. Okay, so kita masuk dalam benih kuliah satu. Sini untuk saya terangkanlah apa yang kita akan belajar, apa yang awak akan buat sepanjang waktu benih ni. So basically kita ada 3 modul, benih, dahat dan juga buah. Jadi konsep dia macam tu lah, dia punya level. Jadi bermula kita memang start daripada anak benih. Bila dia besar dia tumbuh dahat and then barulah akan ada buah hasil yang awak nak buat. Jadi konsep kita setiap satu tu akan ada projek. Macam saya kata tadi, kalau awak nak buat quiz semua tu secepat mungkin pun tak ada masalah. Awak boleh je buat siapa, kita tak ada masalah. Contoh macam orang A ni dia dah siap, orang B ni belum siap, tak ada masalah. As long as sebelum awak habis dalam 4 bulan ni, sebelum habis tu, projek awak dah settle dan boleh present. Jadi siapa yang habis semua quiz awal tu, dia nasib baiklah sebab dia akan ada masa yang lebih banyak untuk settlekan projek. Jadi siapa yang lambat tu, dia kurang sikit
exposure dia untuk buat projek. Jadi saya harapkan semua orang ni lah usaha untuk cepat habis. Jadi apa-apa masalah boleh tanya. Jangan risau. Jangan rasa down, jangan rasa terlalu laju dan lain-lain lah. Sebab kita boleh handle one on one. Jadi kita tak nak buat as satu group, kita buat one on one. Ada je masalah, tanya. Ada je masalah, tanya. Okay, so saya kenalkan diri. Nama saya Rafiq Roslan. Ada pengalaman dalam 9 ke 10 tahun sebagai IT tutor dan freelance developer. And then ada pengalaman 5 ke sekarang dah tukar dalam 7 tahun, 7 ke 8 tahun sebagai data engineer dan system analyst. Jadi saya mula kerja di Malaysia Japan Institute of Technology di Jalan Semarak pada 2017 sampai 2019. Ini yang bahagian data engineer. Kemudian Accenture Malaysia daripada 2019 ke 2020. Dan hari ini di Imagine 133F sampai ke hari ini. Okay, ini adalah pengalaman saya dah. And then saya masih ada ni, masih mengajar. Dan fokus saya mengajar sekarang adalah di Legum. And then saya juga bantu Legum dalam untuk conduct apa-apa projek IT yang secara ni lah, secara part time. Okay. Jadi sekarang ni, kalau dulu saya mengajar selama 9 tahun tu, 9-10 tahun tu, banyak mengajar kat luar. Jadi ada sebagai freelance, ada mengajar jadi tutor untuk satu company ni, ada juga mengajar secara mengajar di universiti, college dan juga di ni lah macam company-company luar atau jemputan. Dan selain tu ada juga mengajar dalam bentuk macam casual. Contoh ada programmer, dia akan tanya contoh, Cik Rafiq, saya nak belajar Laravel contohnya. Jadi selalunya kita kalau secara casual, kita set up satu tempat sama ada di co-working space ataupun cafe. Dekat situ kita akan ajar 2-3 jam. Fokus untuk daripada A sampai Z. Selalunya banyak macam tu. And then pada waktu tu, bila dah beberapa tahun, saya pun rasa macam, kena kena secure something untuk buat satu tempat yang mana saya fokus kat satu tempat, satu company je. Jadi saya lastly ada perbincangan dengan satu tim, barulah saya fokus ke Legum sampai ke hari ni. Okay, so sekarang ni kita nak bincang sikit mengenai Legum, macam mana dia punya permulaan dan lain-lain. Okay, so Legum asalnya namanya adalah websitesawan.com. Websitesawan.com sebenarnya fokus kita more kepada macam mana nak bagi usahawan-usahawan untuk bangun dekat Malaysia dengan adanya bantuan website ataupun platform online. Jadi dekat sini pun selain daripada kita tolong develop website, kita pun latih pekerja-pekerja diorang, latih macam anak-anak muda untuk masuk dalam bidang programming, bidang website untuk belajar. Ada yang akan belajar mau pada design, ada belajar mau pada programming dan lain-lain, supaya at least orang-orang kita, orang Malaysia, dia boleh ni lah ada enhance dalam dia punya digital skill. Okay, itu pada waktu 2012. And then sampailah pada waktu 2015, website Sawan kita stop kejap sebab ramai member yang sudah macam mula bekerja dan lain-lain. Sebab website Sawan sebenarnya asalnya ada terbentuk daripada beberapa group student-student daripada UiTM Melaka. Jadi student UiTM Melaka yang dalam bidang computer science, kita buat satu projek website Sawan daripada 2012 sampailah pada 2015 ramai dah grad dan lain-lain yang tak mau bersambung. Itu ada beberapa je lah yang akan stay sampai sekarang. Okay, kemudian pada 2017, 2015 sampai 16 tu kita off kejap. 2017 kita mula bangun balik tapi tak mengajar. Kita fokus dengan buat services macam buat save funnel, e-commerce, custom system, buat sistem-sistem AI untuk company-company ataupun untuk orang-orang yang perlukan benda tu. And then lama-lama bila dah ada nama sikit, barulah kita start untuk mengajar beberapa benda yang lain.
And then pada 2018 barulah kita start untuk buat kelas-kelas besar macam kelas-kelas C#, WordPress, Laravel dan lain-lain. Tapi itu semua kita ajar ni lah harian lah. Jadi kita ajar harian, atau macam satu hari belajar Laravel, satu hari belajar Java. Jadi kat sini kita nampak macam majoriti orang Malaysia dia agak susah nak catch up. Sebab bila contoh dia dah belajar C# contohnya, dia belajar C#, lepas tu bila balik rumah dia dah blank dah, dia tak faham dah. Atau belajar Android, balik rumah dia dah blank dah sebab dia tak boleh nak practice. And then sebab masa tu tak cukup. Jadi bila kita fikir balik, dia perlukan satu sistem ataupun satu syllabus yang penuh supaya at least nanti in future walaupun dia belajar apa-apa language pun, dia belajar apa-apa bidang pun, dia dah faham dah macam mana konsep architecture satu web development atau satu sistem development ni. And then contoh kalau dia belajar Java, dia tahu macam mana, dia kena tahu komponen ni. Jadi kita buat satu kursus iaitu first step web developer. Jadi first step web developer kita letakkan 3 modul. Jadi kat 3 modul ni, ini still masih dalam masa seminggu ataupun dalam masa 3 hari ke 4 hari. Jadi dia bukan macam sekarang lagi iaitu setahun. Jadi pada hari pertama tu dia akan belajar fokus pada front end dan back end. Ada CSS, JS, HTML, PHP. Lepas tu hari kedua dia akan fokus kepada SQL, database. Dan hari ketiga ke web framework macam Laravel, WordPress dan lain-lain. Jadi sini ada banyak sambutan sebab ramai yang nak belajar sebab nak tahu architecture, bukannya nak belajar coding semata. Sebab kalau belajar coding kita boleh je Google kejap, boleh je check dekat Stack Overflow macam mana nak buat coding semua. Tapi ramai masalahnya kita semua ni perlukan job dan kita perlukan satu skill untuk faham macam mana coding tu bergerak, macam mana coding tu jadi dan macam mana nak ambil projek. Sebab tu kita buat benda-benda macam ni. Okay, lepas tu pada 2019 kita rebranding masuk kawan, jadikan satu training services kita panggil Legum. Jadi pada waktu 2020, tahun 2020 kita buat satu kursus ni lah, kursus cubaan langkah pertama web developer dengan satu projek kita panggil sebagai web developer cilik. Dekat sini kita pergi ke majoriti sekolah di Negeri Sembilan dan ada di Melaka dan KL beberapa untuk kita ajar satu syllabus yang macam mana Legum buat sekarang, iaitu dalam masa setahun ni kita pergi mana-mana cari student, kita tengok boleh tak ada orang keep up. And then bila dia orang dah buat benda ni semua, dia tengok ini peluang yang baik lah. And then dia orang pun dah ada asas. Sebab kalau kita tengok dengan adik-adik kita punya anak-anak atau adik-adik kita punya buku, dia orang masa tu dia orang ada beberapa subjek macam IT semua. Even dia orang dah ada belajar SQL yang asas. Jadi bila kita kenalkan ni dekat mana-mana pengetua ataupun mana-mana guru besar, dia orang menyambut baiklah benda ni. And then kita nampak kemampuan student soal rendah ni, dia mampu untuk keep up dengan benda ni. Jadi bila kita nampak, bila anak-anak yang ada semangat untuk belajar ni dan boleh faham, dan kita rasa pada umur tu pun dia orang boleh faham. Jadi bila waktu macam tu kita dah rasa macam confident yang kita boleh invite adult pula untuk join the season lah. Jadi itulah apa yang kita dapat sekarang. Cuma kita masih bezakan contoh macam adult dan pada waktu hari ni, and then yang untuk kanak-kanak pada ni lah, ada yang face to face dan macam-macam lagi. Sebab cara diorang lebih lain, kita belum jumpa lagi macam mana cara untuk tackle dua-dua audience waktu yang sama, and then macam mana cara yang paling mudah untuk buat benda tu. Sebab kadang bila budak-budak mereka ada macam banyak distraction, ada yang hyperactive, ada macam-macam perangai. Jadi kita perlu cara dia perlu lain. And then syllabus pun agak lain macam dia orang. Syllabus untuk drag drop punya programming akan lebih panjang daripada tuan-tuan perempuan lah. Tuan-tuan perempuan untuk macam Scratch tu, kita tak
tak ni pun, tak aspek yang perlu buat beri sangat. As long kalau boleh buat tunjuk kita secara konsep, faham macam mana untuk ubah, contoh macam jalankan kucing tu contohnya daripada kiri ke kanan, kita dah pas dah. Kita dah boleh faham yang awak at least dah faham konsep macam mana coding tu berjalan. Cuma bila budak-budak, kita bukan nak mereka faham, kita bukan nak tahu yang mereka faham tak, tapi kita lebih kepada nak pupuk minat diorang. Jadi bila diorang dah minat macam nak buat drag drop tu, barulah diorang akan ada minat untuk buat web development, lepas tu mobile development, kita ajar Node.js dan lain juga. Okay, so itulah hari ni 2020 sampailah ke hari ni 2022. Itulah Legum pada hari ni, dan saya ucapkan welcome to Legum dan thank you for your support and let's enjoy your business session. Okay, so ni syllabus kita untuk semester ni adalah dekat yang besar ni, ada benih 4 months ni. Kalau nampak situ, yang paling besar adalah Python, yang kedua besar adalah WordPress, dan yang lain tu akan jadi lebih inilah macam side-side aja. Dan lepas habis benih, kalau semua orang boleh lulus, semua orang faham, kita terus serap masuk ke Dahan. Dekat Dahan, kita akan fokus kepada macam nak jadi full stack developer, tapi fokus only kepada PHP, naked punya framework lah. Jadi naked punya framework, kita akan pakai PHP sebagai backend. Database kita guna MySQL. Lepas tu frontend kita akan pakai basic macam Bootstrap, HTML, JavaScript dan CSS. Kemudian pada buah pula, bila dah berserap ke buah, kita akan fokus pada framework. Contoh macam Laravel, .NET, .NET Core. Lepas tu kita ajar macam nak buat mobile development. Boleh pilih Flutter ataupun React.js. Dan juga kita ajar macam nak buat project management dan macam nak gunakan Git dan juga Kanban lah untuk bagi task dan juga coding tu lebih tersusun dan lebih manageable lah. Okay, so bila setiap modul ni dah habis, setiap modul ni dah lancar, kita boleh jamin lah at least pada benih ni kita boleh lahirkan someone yang tahu basic programming, nak pergi mana company boleh apply programming konsep, dan ada bonus dia tahu WordPress untuk at least buat basic system menggunakan macam drag drop ataupun template. Okay, kemudian bila Dahan, at least dia boleh pergi apply untuk jadi full stack developer dengan naked punya framework. Kalau company tu macam tak ada masalah, sebab kadang-kadang company ada yang as long you tahu architecture tu, benda macam language dan framework tu, benda macam language dan framework tu adalah benda yang kedua. Jadi as long tahu benda tu, bolehlah kalau kita contoh company tu pakai React.js ataupun company tu pakai Java, dia still boleh bagi awak training seminggu ataupun 2 hari untuk buat Java, and then bila diorang rasa okey, boleh masuk serap ke company. Selalu kebanyakan company yang saya jumpa macam tu lah, dia tak kisah pun, as long kita tunjuk yang kita boleh buat, and Legum pun bagi awak certificate lah untuk bagi tahu diorang, and kita pun awak pun boleh letak saya punya number dekat reference untuk diorang call untuk confirmkan yang awak boleh buat benda-benda ni. Okay, selamat datang. Siapa tadi? Okay, selamat datang Ilmi Nadra. Okay, Ilmi Nadra, kita sebenarnya dah agak tengah-tengah. Tapi tak apa, nanti boleh DM saya kalau ada yang tak faham, dan boleh tanya dekat Q&A yang pada last nanti lah. Okay, so basically inilah kita punya konsep. Jadi pada mulanya benih 4 bulan, Dahan 4 bulan jadi full stack developer, lepas tu buah 4 bulan sebagai system analyst ataupun project manager. Sebab kita dah faham architecture, kita dah faham project management,
kita dah pun faham web framework. Jadi kita boleh jadi system analyst ataupun project manager. Okay. So dekat sini yang belah kiri ni dia lebih kepada untuk saya ajak untuk jadi community dekat Legum jugalah. Jadi kita ada bagi link, kata saya, kita ada bagi link untuk join Legum Academy punya community. Jadi semua dekat sini layak untuk join Legum Academy punya Legum Academy Graduate Lifetime Community. So dekat sini kita ada majority yang pernah belajar dengan kita dulu. Tak kisahlah short course ke, long course ke ataupun Legum Academy ke, ramai dah ada dalam tu. And then semua orang boleh share apa-apa kat situ, ada soalan ke ataupun kerja ke, nak ikut orang ke ataupun nak cari kerja ke, semua boleh bincang kat situ. Kita ada community. So benda ni ilmu ni akan berpanjangan lah. Even awak dah tak join Legum Academy, awak dah tak ada subscribe dengan kita punya courses, tak ada masalah. Kita nak ilmu tu berpanjangan. Okay. So dekat sini kita ada tunjuk Legum Professional dan Legum Academy. Jadi kalau semua dah habis Legum Academy tapi masih tak faham tu, jangan risau, dia tak ada masalah. Sebab kita ada dua modul sebenarnya dalam Legum. Kita ada Legum Academy dan ada Legum Professional. Legum Professional lebih kepada sesiapa yang dah ada pengalaman ataupun yang dah faham apa yang dia nak. Jadi contohnya kita akan ada beberapa course yang buat dalam sehari ataupun buat dalam 2 jam, 3 jam untuk ajar konsep tu saja. Contoh dekat dalam Legum Academy awak dah belajar pasal Python, semua-semua. Lepas tu bila dah graduate tu nak tahu pasal macam framework baru, contoh framework baru .NET Core. Jadi bila nak tahu .NET Core, kita boleh buat satu kelas .NET Core. Awak boleh join as a private ataupun boleh ajak kawan-kawan untuk set up satu kelas lah ramai-ramai. Boleh buat face to face ataupun online. Itu depend on ni lah tempat dan juga SOP dan lain-lain. Okay, kemudian kita juga kadang-kadang akan ada buat event lah, macam ada talk dan lain-lain. Itu pun depend juga. And then kalau ada event-event luar pun, kita akan share juga dalam Legum punya community supaya masing-masing boleh join juga apa-apa local punya event. Okay. Dan akhir sekali, kat sini kita ada tulis product for public. So tujuan utama sebenarnya daripada awal kenapa Legum Academy ni ada adalah untuk buat satu open source product. Jadi semua yang belajar dekat Legum, semua yang join Legum as a community, kita boleh sama-sama buat some product kalau kita nak in future. Sesiapa pun yang ada idea atau apa-apa, kita boleh work out together sebab kita dah ada ramai orang. Masing-masing dah ada skill ni, masing-masing dah ada kekuatan kat sini. Jadi kita boleh kerjasama untuk buat satu produk yang awak nak buat. Ataupun contoh macam maybe Atika ada plan nak buat satu produk yang berkaitan dengan study atau lain, and produk tu belum ada lagi ataupun produk tu dah ada tapi rasanya produk tu boleh jual ataupun boleh keluar lah, boleh jadi. Jadi boleh dia present, nanti kita ajak lah beberapa orang yang kita rasa sesuai dengan keperluan dia, and then nanti boleh tengok apa semua and boleh evolve dalam satu projek untuk bagi experience kepada ni lah, kepada student kita, student kita. Okay, so itu je. Lagi okay, ini adalah syllabus dia. Syllabus dia kita ada beberapa syllabus. The first kali adalah algorithm brush. Jadi pertama sekali kita akan belajar macam mana untuk faham algorithm dan logic thinking. Kat sini kita ada satu quiz untuk buat pseudocode dan flowchart. Kemudian ada practice untuk buat block programming iaitu pakai Scratch Mobile. MIT App University kita tak masukkan sebab kita dah pakai Scratch Mobile, kita rasa dah cukup lah untuk benda tu. Kemudian lepas settle je quiz ni, saya akan approvekan siapa yang dah layak boleh sambung ke Coding 101 dan juga course-course lain. Jadi di Coding 101 kita akan ada practice Python. Jadi kat Python kita ada beberapa series lah yang kita petik daripada lecture yang luar. Jadi
masing-masing boleh tengok video-video dan juga notes tu. Apa-apa yang tak faham boleh tanya dekat Slack. Jadi contohnya kat sini kita ada Mac versus Python, what is computation, branching dan lain-lain. Okay, kemudian bila habis je Python, akan masuk dalam satu syllabus yang baru, subjek yang baru iaitu Code Fast. Jadi kat Code Fast kita terangkan intro sedikit berkenaan apa itu templating, apa itu generator, kenapa kena pakai generator, kenapa kena pakai template, and then macam mana nak faham apa keperluan-keperluan yang ada yang diperlukan oleh company-company kat luar sana. Kemudian untuk tahun ni kita dah masuk ke multimedia sebab kita rasa macam dah tak perlu dah multimedia sebab kita nak fokus kepada programming. Jadi kita avoid multimedia, tapi kita masih kekalkan marketing sebab kita nak majoriti pada kita ni fokus dia adalah untuk jadi freelancer sebab saya tahu macam Lukman tadi majoritinya nak jadi freelancer, jadi kita ajar sikit marketing basic as a freelancer programmer lah, bukanlah marketer yang dekat luar sana yang famous. Kita fokus pada macam mana programmer tu nak jualkan diri dia, macam nak buat portfolio coding dia, macam nak buat dia punya GitHub dan lain-lain. Kita ajar kat sini. Okay, lepas tu kita ada creative writing for tech. Ini untuk kita ajar basic macam nak buat blog dan lain-lain. Jadi bila ada benda ni, at least boleh jual diri as orang yang tahu coding, orang lain baca kita punya artikel, dia tahu kita ni bagus dalam coding dan lain. Selain tu, itu pun bergunalah untuk kita punya perhubungan dengan klien dan juga untuk buat marketing nanti. Kemudian kita akan sentuh ke Wizik. Wizik ni kata panjang adalah what you see is what you get. Jadi apa yang kita coding tu, itulah yang akan jadi. Jadi konsep dia sebenarnya adalah secara interface. Jadi dia more pada drag drop ataupun more pada instruction yang kita boleh kawal macam mana nak bentukkan dia secara layout, dan dia akan generate code tu dekat backend secara automatic. Jadi dekat sini kita sentuh sikit pasal which dengan Weebly, mana yang lagi bagus, mana yang tak bagus, kenapa tak perlu pakai dua-dua, kenapa perlu pakai dua-dua. Okay, and then kita sentuh pula kepada WordPress plugin for web builder. Kita bagi tahu apa plugin-plugin popular dalam WordPress yang kita boleh guna supaya nak develop satu produk lah. Okay, lepas tu bila semua dah faham pasal WordPress tu, kita ajar juga WordPress yang basic, install, setup, lepas tu sedikit PHP dekat backend backend WordPress tu, and then habis je WordPress, kita sentuh pasal Hello World. Jadi Hello World adalah satu subjek, bukan subjek, satu modul untuk kita fokuskan kepada basic front end iaitu HTML, JavaScript, CSS. Jadi kita latih semua dekat sini untuk faham 3 konsep utama HTML web development ni, supaya nanti dia boleh gunakan 3 benda ni untuk setup projek dia menggunakan WordPress. Jadi kita ada satu final project nanti. Di final project ni kita semua akan gunakan social media untuk marketing. Lepas tu kita akan gunakan WordPress sebagai back-end dan akan ada e-commerce punya function semualah. And then front end dia kita akan pakai HTML dan JS dan CSS. Jadi dekat sini bila semua dah graduate daripada benih pun, even daripada benih tak sambung dahan, tak sambung buah, mereka still dah ada satu projek dekat tangan lah yang dia orang boleh bagi tahu orang yang okay, saya ada benda ni. Memang betul-betul faham apa itu WordPress, dan faham WordPress tu daripada PHP lagi, bukannya setakat faham WordPress as designer, tapi faham WordPress as developer. Kalau ada orang nak tukar, nak tuning WordPress, dia boleh tuning sebab dia faham macam mana coding tu dalam Python, and then dia Python dengan PHP dia lebih kurang sebab scripting language, jadi dia boleh adjust PHP dekat back-end WordPress tu sendiri. Okay. So sebelum tu ada apa-apa nak tanya untuk syllabus, kalau kita akan belajar nanti dan lain-lain?
ada apa-apa soalan boleh letak dekat chat ataupun boleh open mic lah untuk tanya. Ada tak nak tanya? Boleh tanya apa-apa, sama ada cara untuk belajar, kelas macam mana ke, and then The Good Academy punya platform ke, ataupun pasal syllabus ke, boleh tanya. Okay, belum lagi, so saya sambung lagi. Ada apa-apa boleh tulis kat chat lah supaya tak ganggu kita kat sini. Okay, prepare for next class. Jadi ini adalah benda yang penting lah untuk semua. Nanti saya akan copy share dekat slide lah. Jadi first kali install slide ni tak perlulah sebab memang semua saya rasa, saya yakin semua dah join slide. Jadi kita punya slide adalah di legumacademy.slide.com. Lepas tu login pakai Legum Academy, academy.legum.net/login. Ada tak sesiapa yang ada masalah lagi dekat login, yang tak boleh login, tak boleh start untuk dia orang punya study? Semua dapat ke untuk login? Sebab ni benda yang penting lah. Sebab sebelum ni pun ada beberapa student kita yang dia kata dia tertinggal. Bila dah lalas baru kita perasan yang sebab dia tak hantar pun, dia tak submit pun quiz, dia tak submit pun assignment. Jadi kita agak pelik lah. Lepas tu dah jauh, and then bila dah lalas barulah dia confess yang sebenarnya tak boleh pun login. Jadi itu masalah yang kita susah lah nak handle sebab dah bukan lagi salah kita lah. Sepatutnya kena tanya daripada awal lah sebab kita memang fokus kepada The Good Academy punya platform. Semua grading semua kat situ. Jadi kalau tak boleh login, kena beritahu cepat lah. Okay, Hafiz dia dah dapat. Yang lain kalau tak dapat, nanti kalau tak sempat tanya kat sini, tak sempat inform ni, boleh inform Helmi sebab saya dah minta Helmi je yang untuk check kita punya ni lah pasal technical untuk user dan lain-lain. Okay, kemudian boleh request untuk join Legum Academy punya network. Jadi kita ada dua social media iaitu Facebook, facebook.com/whatsappsawan, and then Instagram, instagram.com/whatsappsawan. Lepas tu boleh join kita punya group iaitu facebook.com/groups/legum. Jadi dekat dalam group Legum ni lah yang akan ada ramai orang-orang yang sebelum dah belajar dengan Legum, dah involve dengan Legum, ataupun mana-mana partner Legum yang sebelum ni dah involve dalam apa-apa project. Kita dah masuk dalam tu untuk ni lah sama-sama untuk kita panjangkan kita punya network. Sebab apa yang saya perasan pun bila kerja ni, contoh tak kisahlah freelancer ke ataupun kerja luar, banyak sebenarnya bergantung pada network juga. Melainkan dia belajar. Sebab belajar tu memang kita belajar, tapi macam mana orang nak kenal kita kalau kita just senyap. Kita ada ambil degree, PhD, ada ambil professional certificate, tapi kita tak bagi tahu orang pun yang kita ada benda tu. And then orang tak kenal pun kita siapa. Jadi tak sampaikan, tak ada orang pun yang boleh acknowledge ataupun boleh ada awareness lah yang kita wujud dekat bidang ni. Sebab tu kita buat satu group ni, and then sesiapa nak buat projek pun, projek luar kita pun, kita tak ada masalah. Boleh join Legum as freelancer juga, tak ada masalah. Okay. Dan kalau tak ada sesiapa tanya, kita start dengan ni lah course ni. Sebenarnya kita tak nak ajar, cuma alang-alang untuk malam ni kita ajar sikit lah. Okay, so coding from zero. Okay, saya Roslan, coder who enjoy development with the first. Jadi kenapa kita nak belajar coding? Kalau tengok kat sini, ini benda klise lah yang orang cakap satu coders are high demand. Tengok kat sini, mana-mana orang cakap, wah aku nak jadi coding, aku nak belajar coding. Sebab
ramai gila orang nak coding. Tak kisahlah dia buat apa, buat PHP ke, WordPress ke, Laravel ke, buat Java ke. Memang ada kadang orang cakap Java dah orang tak pakai, .NET dah orang tak pakai. Tapi kalau kita tengok betul-betul, walaupun dia tak boleh buat Java, tapi still dia boleh jadi programmer lain. Sebab logik dia ada kat situ, skill dia dah ada kat situ. Jadi dia still boleh jadi yang lain. Ataupun walaupun dia Java, still ada kalau kita buka JavaScript, walaupun Java tu rendah, tapi still kalau kita type Java, still banyak Java punya projek yang keluar. Melainkan kalau kita ada industri yang lain, contoh industri maybe maritim. Lepas tu ada satu sub dalam maritim tu, contoh tak kisahlah apa. Jadi kita search kat JavaScript, ada tak jumpa, ada tak jumpa. Jadi itu yang membezakan coding dengan yang lain. Kenapa orang join coding? Sebab memang coders ada high demand. Tak kisah dia ambil apa-apa language, tag apa dia buat, trend apa yang dia follow, mesti akan ada demand. Kemudian coding provide competitive advantage and then boleh allow student untuk faham dunia. Jadi bila dia buat coding, dia akan ada banyak problem yang dia kena solve based on apa-apa task lah. Sebab coding ni pun dia lebih kurang macam math juga, kita kena solve. And then kalau kita ingat lah masa kita sekolah dulu, masa kita ambil maths, ada satu syllabus kat belakang tu, dia ada fundamental of programming. Tapi ramai tak perasan ada satu tajuk chapter dalam maths, fundamental of programming. Jadi sebenarnya dekat situ pun dia dah beritahu dah yang sebenarnya programming ni memang adalah maths. Dia tak boleh keluar daripada maths. And then bila dia faham pasal maths, dia boleh solve something dengan maths. Dekat situ juga adalah satu benda yang fun lah, yang dia suka and dia boleh certified. Dan ini macam biasalah, apa-apa pun sebenarnya bila skill, libatkan skill, dia akan improve kita punya creativity, problem solving, collab dengan orang. Lepas tu ada communication punya skill akan tambah, sebab kita punya skill dah bertambah. Okay. Dan ni adalah beberapa berita lah, job of future. Ada beberapa kerja baru, beberapa kerja yang pupus. Kalau tengok dekat sini, majoriti kerja baru akan perlukan related to coding, walaupun dia adalah bidang-bidang yang lain. Contoh macam sekarang ni, doktor ataupun farmasi. Farmasi pun dia ada bidang pharmacoinformatic. Jadi dekat pharmacoinformatic pun dia orang kena at least tahu coding dan bidang lain. Kalau dia tak tahu coding agak susah lah untuk dalam sekarang. Even dalam bidang accountant, itu pun dia orang kena pakai software dan kena at least tahu. Saya rasa mesti perlu tahu SQL. Dan kalau tengok dekat kerja-kerja bank pun sama, dia akan pakai SQL juga untuk detect data-data, untuk detect berapa berkenaan dengan duit-duit dan lain-lain lah. Dan what is coding? Jadi basically kita sebenarnya untuk waktu sekarang ni dia tak ada masalah lah dengan dunia komputer. Semua orang, at least semua orang tahu apa itu komputer. Tapi dan kita pakai juga komputer hari-hari, kita guna phone, guna laptop, tengok YouTube dan lain. Tapi apa yang kita tak perasan adalah macam mana sebenarnya benda tu jadi. Dan macam mana komputer tu boleh communicate. Kita bagi tahu kat komputer tu, contoh kita main game kan. Jadi bila kita main game, contoh kita main, let's say kalau ada someone yang main Mobile Legend, kita pilih hero kita, lepas kita main semua. Jadi dekat situ sebenarnya akan ada satu instruction lah yang kita bagi dekat kita punya sistem ataupun game untuk bolehkan dia bergerak dan dia boleh push rank dan lain-lain. Jadi dekat sini macam mana boleh ada satu pemahaman dekat situ, macam mana satu sistem tu dia boleh tahu yang kita nak buat benda ni, kita nak buat benda ni. Jadi benda-benda ni sebenarnya daripada satu instruction. Jadi instruction ni asal dia daripada mana? Daripada satu orang yang bercakap kepada satu orang yang menerima lah. Itulah instruction. Jadi orang yang menerima ni kita boleh bagi tahu adalah contoh komputer ataupun sistem. Jadi sistem ni bila dia menerima, maksud dia akan ada satu communication kat situ lah. Akan ada satu perhubungan antara dia orang. Jadi persoalan dekat sini adalah macam mana sebenarnya dia orang berhubung. Dia orang tak boleh cakap dengan kita. Dia orang tak boleh cakap bersama dia orang. Jadi macam mana kita nak cakap bahasa kita, contoh bahasa Melayu ataupun bahasa English, nak cakap dengan komputer yang tak tahu apa-apa.
Jadi macam mana cakap tu adalah logik, iaitu 0, 1. Jadi 0, 1 inilah yang kita tahu dalam bidang elektronik, yang kita faham 1 tu selalunya adalah on dan 0 tu adalah off. Jadi kalau 1 on, 1 lampu menyala, kalau 0 lampu tutup. Jadi konsep 1, 0 adalah yang ada dalam logik gate tu yang kita apply dalam komputer, dan lain-lain kita apply kepada sistem, kita apply kepada YouTube, kita apply kepada Facebook, kita apply kepada yang lain-lain lah. Okay. So tadi kita cakap pasal coding from zero. Sebenarnya tajuk kita adalah coding from 0, 1, 0 and 1. Sebab 0, 1 je yang kita punya komputer faham. Okay, so welcome to computer science. Jadi, atau tidak sebenarnya majoriti daripada computer science student ataupun graduan computer science sebenarnya dia orang tak tahu sangat pun basic fundamental computer science tu sendiri. Jadi dekat sini contoh macam yang lain lah, Cik Buhan ke Atika ke yang lain, walaupun daripada course yang berbeza, Anush daripada business, jangan risaulah untuk join Legum sebab even yang dah masuk computer science pun tak ramai yang faham betul-betul konsep computer science tu. Jadi untuk orang luar pun untuk belajar coding sebenarnya tak ada masalah. Still boleh kejar sama macam orang yang tahu yang ada fundamental computer science daripada universiti. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak bagi inilah overview sikit apa perbezaan computer science, apa itu computer science dan juga IT. Jadi sebenarnya komputer dia ada satu konsep pada waktu tu iaitu engineering, iaitu elektrik dengan elektronik. Jadi dalam electronic engineering dia ada satu course iaitu computer engineering. Jadi computer engineering ni basically adalah macam mana kita belajar elektronik tu and then relatekan dengan IT ataupun relatekan dengan computer science. Jadi computer science ni sebenarnya adalah satu bidang yang lain. Bidang lain dia masuk ke dalam electronic engineering, jadilah computer engineering. Jadi apa pula maksud computer science ni? Tadi kita tahu dah computer engineering ni hasil daripada gabungan computer science apply ke dalam electronics. Jadi computer science ni apa pula? Okay, jadi kalau computer engineering itu lebih kepada praktikal, macam nak guna something, computer science ni lebih kepada teori dan juga macam mana pergerakan atau communication yang kita belajar di dalam satu sistem komputer. Jadi dekat sini kalau dekat sini nampak dia beritahu they understand why behind computer programs. Jadi bila kita kata computer scientist atau pelajar yang belajar pasal computer science, diorang bukanlah sebenarnya programmer. Jadi sebenarnya programmer lebih sesuai untuk orang yang ada dekat IT, orang yang ada dekat computer engineering. Computer scientist sebenarnya fokus dia adalah lebih kepada macam mana nak buat satu sistem, macam mana nak buat analyze satu sistem untuk buat satu coding language. Jadi dekat situ dia faham betul-betul algoritma tu macam mana, dia faham advanced mathematics tu macam mana. Jadi bila dia faham tu dia boleh buat satu approach yang baru, buat satu solution yang baru, buat satu coding language yang baru supaya boleh implement dalam software punya development, OS dan juga lain-lain. Okay, so sekarang kita dah faham dia computer engineering, kita dah faham pun computer science. Jadi ramai pula orang sekarang ni dia akan cakap pasal IT. Semua orang akan cakap IT, information technology, teknologi maklumat. Jadi apa pula IT ni? Jadi dulu bila computer science dah besar dan kita ada banyak data and then business dah pun makin maju, ramai orang dah fokus kepada business, ada banyak masalah dekat business. Jadi bila ada banyak masalah dekat business, computer science punya bidang dia datang kepada business untuk bagikan solution. Jadi sebenarnya sesiapa yang ambil IT sebenarnya dia orang bukanlah computer science punya degree. Dia orang sebenarnya adalah business person yang ambil major computer. So basically macam tu. Jadi kalau kita kata pasal IT, student IT, ya sebenarnya dia orang punya kerja nanti more kepada fokus dia adalah kepada macam mana nak bagi solution kepada company menggunakan teknologi atau menggunakan konsep atau idea daripada computer science itu sendiri. Jadi dekat sini saya ada buat macam simple grafik. Iaitu engineer, computer engineering,
computer science adalah mathematician. Jadi yang gunakan dia orang ni adalah IT, user pada mathematician dengan engineer punya produk. Okay. Jadi sebelum ni kita dah pun bagi tahu pasal macam mana CS tu, apa tu CS. Jadi sekarang ni selalunya konsep paling simple dalam CS adalah benda ni lah input dan kita ada satu proses kat tengah, ada output. Jadi sekarang ni kita boleh solve tak satu problem CS bila kita dah belajar tadi. Apa yang kita belajar tadi? Macam mana komputer untuk berkomunikasi, communicate. Jadi dia orang communicate pakai 01. Jadi 01 tu lah yang akan ada dalam dekat input, dekat output tu. Jadi dekat output tu kita akan present apa yang A faham, input akan kita present apa yang B faham. Jadi kita beritahu sekali apa yang kita tahu tadi, iaitu apa language yang dia orang faham. Dia orang faham 01. Jadi 01 macam mana dia orang boleh faham 01? Macam mana kita boleh faham apa maksud 01 daripada dia orang? Jadi kita start dengan basic balik. Saya ada kata pasal maths. Pasal bila kita buat maths, ada fundamental programming dalam chapter last maths tu. Sekarang ni kita bawa maths yang paling mudah lagi lah. Kita nak sentuh pasal maths yang form 5. Kita sentuh dekat maths yang standard 1, darjah 1. Jadi kalau kita ingat lagi, kita ada belajar pasal unary notation. Jadi unary notation adalah lebih kepada macam mana kita nak kira something tanpa ada sistem nombor. Jadi tanpa ada sistem nombor, selalunya kita akan kira pakai tangan contohnya. 1, 2, 3 ataupun kita tunjuk ini satu buah, ini adalah 2 limau, ini adalah 3 apple. Jadi itu kita panggil sebagai unary notation. Jadi bila ada unary notation, kita ada satu limit dekat situ. Sebab contoh kalau ada bawah 10, kita bolehlah kira 1, 2, 3 semua. Tapi kalau ada makin lama makin banyak, dia ada satu masalah. Jadi sebab tu ada mathematician, dia buat satu number system yang kita panggil sekarang ni sebagai decimal. Jadi dalam decimal dia ada produce numbers. Dia ada numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi persoalan dekat sini adalah komputer tahu apa? Komputer tahu 01 je. Betul tak? Jadi kalau komputer tahu 01, macam mana pula komputer nak simpan nombor-nombor ni? Komputer bukan je boleh simpan nombor 0 sampai 9. Tapi komputer boleh juga simpan benda macam lagu, email, gambar. Lepas tu sekarang sampai ada game. Lepas tu ada 3D semua video. Jadi benda-benda ni macam mana dia boleh simpan? Kalau dia tahu 01 je. And then kenapa pula kita nak cakap pasal decimal kalau dia tahu 01 je? Jadi benda tu bermula dengan satu digit sistem yang kita panggil sebagai binary digit. Jadi macam mana binary digit tu hasil? Adalah kita tunjukkan sekarang ni. Okay, let's say kita ada satu nombor bulat kat sini. Iaitu 1, 2, 3. Okay, so macam mana cara paling mudah untuk kita mudahkan 1, 2, 3 daripada unary notation ni? Satu cara paling mudah lah kita jadikan dia sebagai apa yang kita sebut. Kalau kita kata 1, 2, 3, masa kita sekolah rendah, masa darjah 1, kita ada belajar pasal tempat, iaitu 1 tu di tempat hundreds, 2 di tempat tens, 3 di tempat ni. Okay, kalau dalam bahasa Melayu dia ada, saya cakap 1 di tempat ratus, 2 di tempat puluh, jadi 3 di tempat sar. Jadi bila dia ada 1, 2, 3 ni, kita tak cakap 1, 2, 3. Kita akan cakap 100, 100, lepas tu 2 tu dekat puluhan, jadi dia kata 20, 3 dekat sar kita panggil 3. Jadi kita akan panggil dia 123. Jadi dekat situ konsep macam mana terhasilnya nombor 123. Okay, tapi sekarang ni kita nak jadikan dia binary digit. Okay, so binary digit adalah sebenarnya macam saya kata tadi, dia adalah hasil daripada on-off tadi. Jadi sebenarnya kita akan buat dalam bentuk tempat nombor tu. Contoh tadi kita kata 10 ratus kan. Jadi sekarang ni kalau kita jadikan dia 01 kepada binary digit,
Okey, kita ada tempat 100, kita ada tempat 10, kita ada tempat 1. Jadi kalau kita letak 1 kat tempat 1, dia akan jadi 1 sebab 100 darab kosong tambah 10 darab kosong tambah 1 darab 1, dia akan jadi 1. Let's say kalau saya letak dekat 10 tu, dia akan jadi 11 sebab 100 darab kosong tambah 10 darab 1 tambah dengan 1 darab 1, dia akan jadi 11 sebab 10 tambah 1 jadi 11. Sama juga kalau kita letak semua 1, jadi dia akan jadi 100, 1, 1. Jadi macam tu lah basic konsep macam mana macam mana nombor tu daripada binary tu kita boleh translatekan kepada nombor-nombor desimal. Jadi selain desimal pula, macam mana daripada binary tu dia boleh jadi jadi color, jadi gambar. Itu semua kita akan sambung dekat alamalikum.net lah. Dan saya tengok Anush dia dah settlekan juga. Memang bagus, dia laju sikit. Okay, dan dia boleh faham. And then kalau yang lain-lain nanti ada masalah, boleh tanya dekat Likum punya Slack. Okay, so tadi tu kita dah pun tahu pasal macam mana nak dia terbentuk. Jadi tadi ada 0101. Daripada 01 tu kita boleh bentuk di 100 dari nombor desimal, dan selalunya kita ada satu konsep iaitu hexadecimal. Kita boleh bentukkan dia jadi dalam bentuk hexadecimal punya format, iaitu ada ABC dan lain-lain dalam bentuk wording. Daripada wording kadang-kadang kita boleh pakai beberapa simbol lain, macam ASCII punya simbol. Dekat ASCII kita boleh jadikan dia emoticon. Lepas tu dalam nanti kita boleh buat satu hexadecimal untuk buat color. Contoh macam siapa yang dah ada belajar HTML dan CSS, kita ada macam color code kan. Jadi dekat color code sebenarnya ada hashtag, lepas tu ada C4A atau 000 FFFF FFFF untuk color putih contohnya. Jadi bila dia ada benda tu, ada ASCII punya format tu ataupun hexadecimal punya format, dia boleh generate daripada nombor tu kepada color ataupun gambar. And then bila dah generate kepada gambar, itu dia akan ada macam level up lah. Sampailah jadi macam video, sampailah jadi ada game dan lain-lain. Jadi bila kita dah pun ada input tu, kita boleh senaraikan input yang komputer faham, barulah kita boleh proseskan dia dalam satu proses, dan barulah kita boleh keluarkan output untuk komputer faham dan juga kita faham pada akhirnya. Jadi macam inilah algoritma yang ada dalam computer science tu sendiri. Algoritma ni lah yang kita panggil sebagai satu macam inilah konsep ataupun beberapa instruction yang kita perlu hadapi sebelum kita solve satu problem. Okay. So algoritma. Okay, so ni adalah basic algoritma lah. Algoritma definition adalah step by step procedure to solve a problem. Jadi contoh paling mudah dalam kita punya kehidupan, 1, kita bangun pagi. Jadi bila kita bangun pagi, 2, kita makan. Lepas tu 3, kita pergi college, kita pergi kerja. Jadi kat sini adalah satu set algoritma. Kita ada 1 kena buat apa, 2 kena buat apa, 3 kena buat apa, barulah dia solve the problem, kita dah pergi college. Jadi yang buat algoritma punya konsep adalah inilah the Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi juga yang start buat macam numbering system tu. Dia macam 1 sampai 0 decimal system. Al-Khwarizmi juga yang terlibat dalam numbering system. Okay, jadi task dia untuk yang kena buat adalah flowchart dan juga flowchart dan juga seluruh kod. Jadi kat situ boleh buka dekat Lekuk Academy, akan ada quiz, boleh try buat. Saya akan tengok betul-betul flowchart semua tu. Kalau ada masalah, saya akan panggil lah sesiapa untuk, contoh macam Anush ada masalah, saya dah review, saya boleh PM Anush nanti, akan beritahu lah ada masalah apa, flowchart ni salah apa dan lain-lain. Okay, ini adalah basic flowchart yang ada lah. Jadi dia mula dengan ni start dan akhir dengan end. Jadi selalunya kat sini kita akan ada situation lah, macam lampu tak hidup. Lepas tu dia pergi bawah, apa next dia kena buat. Jadi selalunya yang kalau diamond ni, maksud dia adalah macam if else.
apa yang kita kena buat. Contoh kat situ dia tanya, lampu dah pasang belum? Kalau belum, pasang lampu. Kalau dah pasang, pergi ke ni pula, if else yang kedua. Mentor dia terbakar tak? Kalau betul terbakar, tukar mentor. Kalau tak terbakar, repair lampu tu. Lepas tu, end. So macam ni je konsep flowchart. Jadi kita ada satu lagi sebenarnya, iaitu pseudocode. Pseudocode dia dalam bentuk ni lah, dalam bentuk perkataan. Kalau sini nampak dalam bentuk gambar-gambar, bentuk simbol, bulat, diamond dan lain-lain. Kalau pseudocode dia lebih kepada English like lah. Oh, tak ada tunjuk. Okay. Dia lebih pada English like lah. Lepas tu 1, boleh start. Lepas tu 2, lampu tak hidup. Lepas tu 3, if lampu tak hidup. Lepas tu nombor 4, dia buat apa. So basically flowchart macam tu lah. Okay, so kita dah settle. Kita dah settle. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Sebelum kita stop. Okay. Yang lain? Okay, kalau semua jelas, ni lah kita sambung di Slack lah kalau ada masalah, boleh tanya di Slack. Dan pastikan terus login dekat dekat Lego Academy, dia jawab soalan semua. Sebab saya ingat selalunya saya akan review dalam masa sehari 2 lah. Saya akan tengok betul-betul betul atau tak, barulah saya paskan. Jadi kalau makin lambat hantar, makin lambat pas lah. Dan akan agak slow kan masing-masing. Dan maybe sekarang ni Mei, maybe dalam kita nak cepatkan sikit, dalam bulan depan, Jun pertengahan, saya akan bagi tahu teruslah apa projek yang kena buat. So at least semua boleh start ada idea nak buat projek apa sebelum kita masuk ke projek punya syllabus. Okay, tu je. Jumpa lagi. Jangan lupa login. And then kalau ada masalah pasal teknikal, boleh PM ni lah. PM Helmi, tanya apa masalah kan. Boleh tolong dia, boleh minta tolong solve lah. Okay, terima kasih. Jumpa lagi untuk hari yang lain. Thank you, sir. Okay, thank you.